Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, saudara dan saudari sekalian, sertai relawan muda ISMA Kuala Terengganu hari ini. Jika anda adalah pemuda berumur di kalangan 18 hingga 40 tahun, tinggal di Kuala Nerus ataupun di Kuala Terengganu, andalah yang kami cari. Mari sama-sama kita turun membantu masyarakat yang memerlukan. Kita sampaikan bantuan kepada mereka yang memerlukan, dan kami memerlukan anda sebagai sukarelawan untuk menyertai sebagai sukarelawan muda di bawah Pemuda ISMA Kuala Terengganu. Hubungi nombor yang saya sebutkan ini, 013-539-6024. Anda boleh hubungi sekarang. InsyaAllah sama-sama kita menyampaikan bantuan kepada mereka yang memerlukan. Baik, kita mula insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara dan saudari sekalian. Selamat petang, salam Ramadan kepada semua. Terima kasih kepada semua mendengarkan sembang-sembang kami pada petang ini. Semoga Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga semoga amal kita pada petang ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, insya-Allah. Saudara-saudari sekalian, Pemuda ISMA adalah salah satu sayap bagi Ikatan Muslimin Malaysia, sebuah gerakan Islam yang komited dengan agenda dan perjuangan Islam. Atas maksud tersebut, kami bawakan kepada anda semua satu bual bicara sembang santai di bulan Ramadan dan berfokuskan kepada orang-orang muda dan juga secara khususnya dan juga orang awam secara umumnya lah. Justru rakan sembang kita pada petang ini tak lain dan tak bukan satu-satunya yang saya kenal di atas muka bumi ini, one and only Fadil Ustaz Amar Ismat daripada Pusat Kajian Pemikir dan Peradaban Ummah, Setiausaha Pemikir. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah sihat. Ustaz apa khabar Ustaz? Lama tak jumpa. Alhamdulillah sihat. Lama tak jumpa. Bila last kita jumpa Ustaz? Saya rasa 4 tahun lepas kot. Tak bujang kita tu. 4 bujang lagi. 4 tahun lepas kita jumpa Ustaz Amar Ismat bersama dengan saya pada petang ini. Dan Ustaz rindu tak, soalan cepu mas lah sebelum kita mula pada tajuk kita, Ustaz rindu tak Ramadan dekat Mesir Ustaz? Itu soalan yang dah tahu jawapan dia. Sangat merindulah suasana Ramadan di Mesir. Apa yang Ustaz paling rindulah dekat Mesir Ramadan ni? Saya kalau ikutkan paling rindu suasana malam dia lah. Suasana malam di Mesir ketika Ramadan ni suasana yang sangat sibuk dengan ibadah lah. Kita tak tidur, kita memang nak tidur pun kita rasa bersalah sebab suasana dia sangat dihidupkan lah dengan ibadah-ibadah yang kita buat. Itu yang saya rindu sekali lah. Maidah Rahman tu lagi. Bagi saudara dan saudari sekalian, Maidah Rahman ni makan free. Kita makan free di Mesir. Ada orang bermurah hati buat jamuan berbuka puasa, tapi wallahualam keadaan di Mesir ketika ini di musim COVID-19 Ustaz kan. Kita pun tak tahu macam mana. Tapi kerinduan tu tetap ada lah. Ustaz Amar Ismat sebelum ini merupakan pelajar ataupun graduan daripada Usuluddin, Syu'bah Akidah Falsafah, satu syu'bah yang saya rasa agak rare juga tu. Tak ramai orang kat dalam tu. Kenalah kita punya jemputan pada petang ini. Jadi insya-Allah kita akan bincangkan satu topik yang bagi saya cukup menarik. Telah pun terhasil sebuah buku, kalau tak salah saya publish pada bulan Mei tahun 2020 bertepatan dengan Hari Raya Aidilfitri pada ketika itu, yang bertajuk Tadabbur 30 Ayat Al-Quran Membangun Peradaban Islam. Saudara dan saudari sekalian, ini tajuk yang sangat besar bagi saya dan sangat bermanfaat kalau kita menelusuri dengan sebaik-baiknya insya-Allah. Jadi kita nak mulakan sembang kita santai-santai pada petang ni insya-Allah. Kita tak nak berat-berat sangat. Ustaz Amar Ismat,
yang juga merupakan ketua editor kepada buku tersebut. Nanti kita akan tanya kat mana kita boleh dapatkan buku itulah. Apa InsyaAllah. sebenarnya yang tim kajian pemikir ini ataupun yang Ustaz sendiri maksudkan tentang peradaban Islam? Boleh tak Ustaz huraikan sikit sebelum kita masuk kepada perbincangan kitab ini? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Pertama sekali, terima kasihlah kepada Pemuda Isma Kuala Terengganu kerana menjemput saya dan pemikir dalam sembang santai ni, sembang Ramadan ni. Okey, sebelum saya jawab soalan tu, saya nak tanya balik kepada sahabat saya Ustaz Mio. Okey, bila kata peradaban, apa yang pertama sekali yang saudara bayangkan, yang Ustaz bayangkan? Apa benda yang kita bayangkan first sekali? Kalau saya bayangkan dia satu suasana kehidupan manusia yang tertentulah, satu suasana kehidupan manusia yang tertentu. Bila kait dengan Islam ni, suasana kehidupan Islamik secara mudah yang saya terdetik bila saya mula tengok tajuk buku ni. Okay, Macam mana tu Ustaz? Kalau Ustaz Mio ni dia ada kefahaman yang bagus lah kan? Sebab biasanya bila kita bincang tentang peradaban, tamadun kan, kita akan bayangkan kemajuan material kan, kemajuan teknologi, kekayaan ekonomi, penghasilan yang banyak. Ini yang kita sinonimkan dengan kemajuan lah. Jadi bila kita tengok Mesir, kita kata peradaban dia ada ke tak ada. Tengok Amerika, tengok Jepun. Jadi bila first semua orang secara biasa ni lah, bila kita tengok peradaban, dia akan fikir kemajuan material dan sebagainya, kekayaan dan sebagainya. Jadi bila kita dalam buku ini kita maksudkan dengan peradaban tu, kita memaksudkan lebih daripada itu. Kita maksudkan lebih. Kita nak faham apakah yang Islam cakap tentang peradaban. Apakah yang Nabi maksudkan bila dikatakan tentang umran ataupun al-hadarah. Apa yang para anbiya sepanjang zaman datang kepada muka bumi ni sebagai khalifah tu datang bawa risalah apa. Jadi bila kita faham makna ni, peradaban tu adalah sebenarnya, secara ringkas lah kita kata dia ada 3 komponen. Komponen pertama, dia adalah usaha manusia. Dia adalah kemuncak kepada usaha manusia. Jadi maksudnya dia meliputi semua bidang lah. Bukan sekadar bidang ekonomi, bukan sekadar bidang kekayaan, tetapi bidang pendidikan, bidang-bidang spiritual dan sebagainya. Jadi satu kemuncak. Maksudnya kalau kita ni mungkinlah daripada sudut manusia, individu, kemudian kita ada keluarga. Keluarga kita ada masyarakat, sosial. Lepas tu kita mungkin ada negara. Kan? Jadi kemuncak ni adalah satu ketamadunan ataupun peradaban. Jadi di situ adalah kemuncak usaha dia. Kita dah memajukan setiap aspek tu. Jadi itu kemuncak dia. Itu aspek pertama. Aspek kedua adalah dia menyeluruh. Dia menyeluruh. Tadi saya cakap menyeluruhan. Menyeluruh di semua aspek. Dan yang ketiga adalah dia mencapai kebahagiaan. Maksudnya di sini, peradaban yang kita maksudkan dalam buku ini ataupun yang kita bincangkan selepas-selepas ini adalah peradaban yang memberi kita kebahagiaan. Sebab kadang-kadang kita lihat ada peradaban, dia mungkin maju dari satu aspek tetapi dia tak beri kita kebahagiaan. Sebagai contoh, saya bagi contoh lah untuk kita cepat sini. Negara Jepun kan, antara yang kita kata yang terkaya lah daripada sudut ekonomi, dan juga mungkin kita boleh kata ada satu ketamadunan daripada sudut Jepun tu kan. Ada macam-macam budaya-budaya Jepun yang diimport ke negara kita kan, J-pop dan sebagainya ni. Dia ada ketamadunan lah. Kereta pun banyak daripada Jepun lah. Kereta, Toyota kan, Toyota dan sebagainya. Telefon kita pun ada yang Jepun dan sebagainya kan. Okey, jadi bila macam tu, kita boleh kata ada tamadun Jepun lah secara mungkin tak sepenuhnya tapi ada kan. Tetapi Jepun antara masalah besar dia adalah masalah demografi. Maksudnya kelahiran anak-anak kecil yang kurang disebabkan kesibukan para ibu bapa ataupun rakyat dia sendiri untuk mencari kekayaan tu, harta-harta tu. Sampai tahap kita kata mereka ni lebih suka kerja daripada bersama isteri di rumah kan. Bahkan ada pasangan-pasangan yang mungkin bujang tu, dia tak nak kahwin sebab fokus kepada kerjaya. Jadi ni menyebabkan akhirnya lampin ataupun pampers untuk orang tua lebih banyak dijual daripada pampers untuk budak-budak di sana.
Jadi kalaulah 2100 tidak dirawat perkara ini daripada sekarang, maka 2100 nanti Jepun akan jadi negara yang tidak ada dalam peta lagi dah. Jadi peradaban ataupun kemajuan material tu ada, tapi adakah dia memberikan nilai kepada keinsanan, kemanusiaan mereka? Jadi di sini merupakan masalah yang berlaku, dia tidak menyeluruh. Jadi dan kebahagiaan tak ada. Akhirnya manusia tu dia cari kekayaan material tapi dia melupakan dirinya sendiri dan akhirnya dia pupus dalam kemajuan material dia. Jadi itu yang saya kata ada 3 aspek. Satu kemuncak usaha, satu ke menyeluruh dan juga yang ketiga adalah inilah kebahagiaan. Itu dia. Wallahu alam. Okey. Saya rasa dia satu intipati yang menarik untuk kita tengok lebih dalam. Cuma Ustaz ada sebut tentang isu kebahagiaan. Saya rasa rata-rata kita, anak-anak muda kita, meskipun kita dibuang kerja dan sebagainya, kita nak rasa bahagia tu Ustaz. Betul. Saya rasa ada satu kaitan di antara peradaban yang Ustaz maksudkan dengan 30 ayat yang Ustaz muatkan dalam buku ini untuk mencapai kebahagiaan tertentu. Jadi apa sebenarnya inspirasi Ustaz dengan tim daripada pemikir menulis dan menyusun buku ini? Mungkin Ustaz boleh share kisah di sebalik itu. Okey, buku ni buku Tadabbur ni. Sebenarnya buku ni kita mula buat penulisan tu daripada bulan Ramadan tahun lepas. Maksudnya bulan Ramadan lepas tu, 1 Ramadan tu kita mula menulis. Maksudnya buku ni kita ambil satu ayat daripada satu juzuk yang contohnya hari pertama, juzuk pertama kan. Kita ambil satu ayat je. Random, mana-mana satu ayat yang kita rasa lebih kita sesuai untuk mengulasnya berdasarkan perspektif peradaban. Jadi macam itulah kita buat sampailah hari ke-30 ataupun hari terakhir Ramadan, maka malam tu kita terus siapkan dan kita publish pada Hari Raya Aidilfitri. Okey. Jadi kenapa kami menulis buku ini? Jadi pertama sekali bila kami saya dengan kawan-kawan, bila kita buat kajian tentang peradaban Islam, antara paper yang kami dah siapkan, ni saya tunjukkan satu paper ni. Ni yang dah siap ni. Dia dijual dekat ni. Dia buku ni. Jadi bila kita buat kajian tentang peradaban Islam, bila kita buat kajian kita nak tahu apa yang Al-Quran cakap tentang peradaban ni. Apa yang Al-Quran maksudkan bila kata tentang kemajuan, kemakmuran, apa benda dia maksudkan. Jadi bila kita tengok sumber-sumber tu ada tetapi sikit. Apakah dia maksudkan oleh Quran? Apakah tafsir Al-Quran tentang peradaban? Dia ada tapi sikit sangat. Berbanding tafsir tentang sejarah, tentang fiqh, tentang akidah, tentang hukum-hukum agama, banyak. Itu banyak. Tapi bila kata tentang peradaban, civilization, ketamadunan, sangat-sangat kurang. Jadi saya dan kawan-kawan. Lebih banyak rujukan daripada Barat. Maksudnya Barat kita jelaslah benda ni. Dan ada juga daripada contohnya Ibn Khaldun, Malik bin Nabi dan juga pemikir moden macam Al-Attas. Dia ada cerita. Cuma kita nak memang pure apa Al-Quran cakap ni. Contohnya bila kata tentang kemakmuran, apa yang Quran cakap tentang kemakmuran? Jadi kita lihat benda tu tak ada. Tidak diulas dengan meluas. Bukan tak langsung ada kan, ada tapi tidak meluas. Dan kalau bahasa Melayu apatah lagi. Bahasa Inggeris dan bahasa Arab pun sikit, apatah lagi bahasa Melayu. Jadi kita rasa untuk kelompongan research gap yang kita perlu isi ini, kita mulakanlah serba sedikit tadabbur ringkas, tafsir tematik tentang peradaban. Jadi tu yang kenapa saya dan kawan-kawan rasa perlu ni ada satu ulasan ringkas berunjurkan peradaban. Maksudnya baca ayat ni, contoh satu ayat okey. Allah kata dalam Quran baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Baldah thayyibah, satu negara yang thayyibah, yang baik dan Tuhan yang pengampun. Orang akan baca ni yang negara yang penuh rezeki, negara yang penuh diberikan ganjaran, diberikan rezeki. Cukup kat situ. Betul. Sedangkan kita nak kena bincang tentang maksudnya dari sini Allah ada cerita tentang kemajuan sebuah negara. Bagaimana negara ini perlu ada kemajuan.
Kan? Mesti di situ ada maksudnya. Dan warabbun ghafur, Allah pasangkan tentang kemajuan sebuah negara itu dengan kewujudan Tuhan yang Maha Pengampun. Nah, jadi di situ ada makna kepada kemajuan yang bersendikan ketuhanan. Nah, jadi bukannya kemajuan yang bersendikan material. Di situ antara contoh. Banyak lagi contoh apa kita boleh kupas setiap satu sebenarnya. Bukan sekadar ni je, ni bukan usaha pertama. Ada lagi usaha-usaha lain yang kita boleh buat lepas ni untuk kita faham bagaimanakah sebenarnya Quran ni sedang berbicara kepada kita tentang peradaban. Walaupun mungkin perkataan hadarah, perkataan umran tak ada dalam Quran, tetapi makna-maknanya, intipati-intipati ni secara isyarat tu ada. Dan bahkan kita boleh kata sebenarnya Islam ini merupakan agama peradaban. Macam itulah, wallahu a'lam. Okey. Ustaz ada bawa satu contoh kepada kita sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian berkenaan dengan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Memang betul Ustaz, bila disebutkan tentang ayat tersebut, kebanyakan asatizah yang berceramah misalnya ataupun orang awam sendiri kebanyakan faham negeri yang berkat, diberkati, negeri yang diberikan rezeki yang banyak, satu tempat yang aman, yang damai, tapi dia sekadar kepada maksud tersebutlah. Dan apa yang Ustaz sebutkan itu saya rasa betul dan tepat. Kita kena ada usaha untuk faham lebih. Jarang saya dengar bila ada Ustaz ulas baldatun thayyibatun tu merujuk pada sesuatu kemajuan tertentu. Barangkali mencapai tahap internet something ke apa semua kan. Maksudnya yang menyeluruh lah, yang boleh membawa kita pada kebahagiaan. Betul Ustaz? Okay. Kita nak masuk sikit dari kepada topik tersebut sebentar nanti. Saya nak pivot sikit Ustaz perbincangan kita pada petang ni, sembang ringkas kita. Okay. Kalau tengok dekat tajuk pada buku tu, 30 ayat Al-Quran, tadabbur 30 ayat Al-Quran yang akan memahamkan kita tentang peradaban Islam. Sempena dengan bulan Ramadan ni Ustaz, boleh tak Ustaz jelaskan kepada kita sebenarnya macam mana cara terbaik ataupun yang sepatutnya kita tadabbur, usaha untuk mendekatkan diri kepada Al-Quran Ustaz? Oh, okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, berkaitan dengan tadabbur kan. So, pertama sekali tuan-tuan dan puan-puan dan sidang hadirin yang mendengar kan, kita lihat sebenarnya Al-Quran ni, apakah di Al-Quran dulu? Sebelum kita jawab soalan tentang tadabbur, apakah di Al-Quran? Al-Quran ni panjanglah takrif ulama bagi yang diturunkan kepada Muhammad, tapi yang kita faham peranan Al-Quran. Al-Quran ni peranan dia adalah sebagai kitabul hidayah, sebagai pembimbing kita, penunjuk kepada hidayah. Jadi carilah apa pun tentang dalam kehidupan kita ni, kita akan jumpa dalam Quran. Sebesar-besar kepada masalah ekonomi, kita jumpa kisah Nabi Yusuf. Sebesar-besar politik, kita jumpa kisah Zulkarnain dan sebagainya. Maka di sini kita lihat dalam Quran, bahkan para Nabi, kalau kita ambil para Nabi saja, setiap Nabi ni, kita nak tengok contoh semua aspek kehidupan ada. Nabi baru lahir macam mana? Kita ada kisah Nabi Isa, Nabi Musa. Nabi ketika budak macam mana? Ada kisah Nabi Musa kecil juga. Ada kisah Nabi Ismail. Nabi Ismail pun ada, Nabi Yusuf pun ada. Ada kisah dah jadi remaja, ada kisah dah berkahwin, pun semua ada. Ada kisah yang ramai anak, Nabi Yaakob, anak bergaduh, ada. Ada kisah yang anak tak ada, Nabi Ibrahim pun ada. Ada kisah isteri yang kafir pun ada, Nabi Nuh. Ada kisah Nabi isterinya beriman pun ada. Jadi kita tengok semua ni dalam Quran ada cerita. Jadi Quran sebagai petunjuk. Jadi memahami makna, memahami Al-Quran, tadabbur itu merupakan satu kewajipan. Jadi tuan-tuan, saya nak ajak ni sebagai diri saya sendiri dan kepada semua yang mendengar ni, kita jangan sekadar cukup dengan membaca Al-Quran. Kita faham, kita dalam Ramadan ni kita suka. Bahkan memang kita ni bahasa Melayu ni bagus lah. Adik saya, baru ni adik pas saya masuk pertandingan hafazan, tilawah sebagainya. Dia dapat, maksudnya kita ni pertandingan tilawah hafazan ni tak ada masalah lah, Alhamdulillah. Tapi memahami Al-Quran ni mungkin kurang sedikit, atau mungkin saya yang tak nampak, tapi kita rasa kurang.
Jadi kita kena melebihkan kefahaman. Okay, balik pada soalan tadabbur tu apa? Jadi tadabbur ni dari segi bahasa dia khilaful qubul. Maksudnya benda yang di sebalik, maksudnya benda yang di belakang lah. Depan belakang. Dubur ni belakang lah. Faham kan? Dubur tu belakang. Jadi bila kata tadabbur itu berfikir sampai ke sebalik itu, sampai ke belakang tu. Maksudnya kita jumpa makna yang sebenar yang dimaksudkan. Ni pun yang belakang dia. Biasanya kalau belakang ni kita kena pusing tengok belakang kan. Baru kita nampak, oh sebalik ni ada apa rupa-rupanya, tak nampak. Apa yang di belakang tu, apa yang di sebalik tu. Jadi sebab tu dikata dalam Quran, afala tadabbarunal Quran. Kenapa kamu tidak mentadabbur Quran? Masa memahami dia siapakah yang mengutus, siapakah Tuhan yang mewahyukan Al-Quran ini. Macam itulah. Jadi nak kenal Allah itu melalui Al-Quran. Jadi tadabbur ni adalah kita berfikir, kita mengkaji sehingga kita jumpa yang di sebalik itu. Kita memahami kita memahami Tuhan, memahami kehidupan, memahami alam. Jadi tadabbur ini ada yang kata proses selepas tafsir. Bahkan ada yang kata maksudnya tadabbur ni lebih tinggi daripada tafsir. Sebab tafsir ni kita baca, dapat maklumat, akhirnya kita tadabbur, kita baca. Wah, apa maksud sebenarnya? Ada yang kata tadabbur ni lebih kepada refleksi. Kita baca apa yang kena ke hati kita, apa yang kita terbayang, apa yang kita rasa, oh ini kena dengan aku. Tadabbur. Jadi ada yang kata macam tu. Ada dua pendapat. Tapi yang paling penting, tadabbur ni adalah macam mana kita berinteraksi dengan Al-Quran. Atau macam Al-Quran tu berinteraksi dengan kita. Kita baca, kita faham dan kita memahami makna dia sampai kita rasa kita dapat menjelmakan perkara tersebut dalam kehidupan kita. Wallahualam, itu yang saya faham lah daripada makna tadabbur. Jadi dalam bulan Ramadan, jadi kita nak mengajak semua orang untuk mendekati Al-Quran dan mentadabbur Al-Quran, memahami makna di sebalik daripada Al-Quran itu. Jadi saya rasa dia adalah satu perkara yang kita kena war-warkan sepanjang masa, sepanjang zaman kepada semua orang, terutamanya di kalangan mereka yang tidak begitu, macam Ustaz sebut tadilah, maknanya kalau bahagian tahfiz, bahagian apa semua taranum dan sebagainya, kita boleh unggul, tetapi kita kurang unggul dari sudut budaya memahami Al-Quran. Jadi saya rasa wacana seperti ini, perbincangan seperti ini, ataupun kita kata sembang-sembang macam ni, terutama sekali di bulan Ramadan, kita perlu wujudkan supaya daya tadabbur ni dapat dilangsungkan lah sepanjang masa, insya-Allah. Dalam bab 1 dalam buku ni Ustaz, saya ada baca, saya ada dapat buku ni dan saya cuba untuk baca satu ayat satu hari, menelusuri satu ayat satu hari seperti yang dicadangkan dan kita rasa something new lah, kita rasa benda baru. Kita rasa Al-Quran itu betul-betul memandu kita. Saya tertarik dengan bab 1 dalam buku ini yang menyentuh tentang persoalan khalifah. Biasanya kalau kita dengar tentang khalifah ni, memakmurkan muka bumi, mengimarahkan muka bumi. Tapi sebenarnya Ustaz, apa yang dimaksudkan dengan, ataupun apa yang kita boleh tadabbur daripada perkataan khalifah dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat 30 tersebut, Ustaz? Okey. Kita ada masa banyak lagi ke? Apa? Kita bincang Okey. Tugasan khalifah ataupun khalifah itu sendiri sebenarnya adalah satu tugasan kepada umat manusia lah, maksudnya bangsa manusia ataupun umat Muhammad ini, bukan Muhammad saja, semua bangsa manusia daripada Adam sampailah ke Muhammad SAW, ada tanggungjawab untuk mendirikan menjadi khalifah. Okey. Biasanya kita faham tujuan penciptaan manusia ni ada dua kan. Satu ibadah, satu khilafah. Satu beribadah pada Allah, satu lagi mendirikan pemerintahan lah. Tapi sebenarnya yang kita faham, sebenarnya kedua-dua itu adalah dia sekali tau. Dia sebenarnya bukan benda yang berbeza, tapi dia benda yang satu. Iaitu ibadah yang kita faham, berpuasa, zakat, solat semua ni adalah ibadah-ibadah khusus kita panggil. Ibadah khusus. Jadi ibadah umum ni luas. Hatta kita macam sekarang berforum,
kita menyediakan makanan untuk orang berbuka, kita mengkaji, kita di hospital, kita mengkaji, kita di lab ke, bahkan kadang-kadang kita baiki motor pun adalah merupakan satu tugas-tugas sebagai seorang khalifah mencari rezeki kan. Itu pun ibadah. Jadi kemuncak kepada ibadah ini adalah mendirikan khilafah, mencapai kemakmuran, membina peradaban. Itulah tugasan utama. Bahkan itulah kemuncak kepada ibadah kita. Mencapai kemakmuran dan membina peradaban itu. Okey. Jadi di sini kita faham, tugasan manusia ini adalah bukan sekadar beribadah khusus, tetapi beribadah secara umum dan membina peradaban, mencapai khilafah itu. Okey. Dan tugasan membina mencapai khilafah ini adalah tugas khas untuk manusia. Maksudnya, dalam ayat tentang beribadah, Allah kata, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Jadi bila ibadah, Allah sekalikan manusia dan jin. Tetapi bila khilafah, Allah kata manusia sahaja. Allah tak kata jin, manusia je. Jadi tanggungjawab kepimpinan dunia ini adalah untuk manusia. Dan gambaran ni macam Nabi Sulaiman punya pemerintahan lah. Hanya jin pun mengikut kepada perintah Nabi Sulaiman. Sebab itu jin takut ke manusia. Sebab manusia ni ada satu tugasan yang lebih, ada karamah, ada kemuliaan yang lebih berbanding dengan jin. Okey. Jadi di sini kita faham khalifah adalah mencapai kemakmuran, membina peradaban. Dan dia tidak terpisah dengan ibadah. Dan bahkan para nabi daripada zaman Nabi Adam sehinggalah kepada zaman Nabi Muhammad SAW, dan kita meneruskan punya Nabi Muhammad ni, adalah silsilah kepada perjuangan membentuk peradaban. Dan maksudnya Nabi Adam turun, ada risalah peradaban dibawa. Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, dia bukan sekadar bawa agama dalam masjid je, agama dalam surau je, tak. Tetapi dia membawa satu kehidupan, satu kemajuan yang bersendikan kepada ketuhanan. Sebab itu kita tengok Nabi Syuaib contohnya. Nabi Syuaib ni dia bukan sekadar suruh sebatas sembah Allah. Dia kata, jangan kamu menipu dalam timbangan kamu. Ini perkara dunia kalau kita ikutkan sekarang, pembahagian dia kan. Tapi disebabkan risalah itu sekali, risalah itu tak berpisah. Jadi dia kata tak boleh menipu. Dan sebagainya lah. Allahu'alam, itu harap menjawab soalan. Baik. Jadi maksudnya khalifah itu adalah sebahagian daripada ibadah. Dia tak terpisah. Ya. Mana apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita, jangan memisahkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan. Kita telah pun mencapai maksud khalifah yang disebutkan dalam Quran. Betul ke? Saya faham, Ustaz? Betul. Bahkan sebenarnya kan kita baca satu buku tulisan Mustafa Masyhur, kata Al-Hayah fi Mihrabis Solah kan. Solat kehidupan dalam mihrab solat. Ni saya dan kawan-kawan Ustaz Syamil cakap, dia kata lebih, kalau kita nak tukar lebih, kita tukar sikit, kita kata as-salatu fi mihrabil hayah. Solat dalam mihrab kehidupan. Maksudnya kita tengah cari rezeki ni, lebih kurang kita solat sebenarnya. Bahkan Abu Ammar dalam buku Mutalaq pun cakap, bila kita ni berdakwah, macam kita ni pergi solat, dia punya kepentingan dia tu. Dua-dua fardu ain kedua-duanya. Jadi kita boleh faham sebenarnya kesyumulan makna ibadah dan dalam Islam yang merealisasikan makna khilafah itu sendiri. Baik. Saya rasa perbincangan ni perlu diteruskan tetapi kita punya masa tak banyak. Jadi kita pun insya-Allah sekejap lagi kita nak buat persiapan berbuka dan sebagainya. Cuma saya rasa Ustaz, ada terlalu banyak perkara yang kita telah pun tertinggal belakang terhadap kefahaman agama kita. Justru hadirnya buku ini dapat menjawab banyak persoalan tersebut. Di mana Ustaz, masyarakat, orang-orang muda boleh dapatkan buku Tadabbur 30 ayat peradaban ini dan produk-produk lain yang dikeluarkan oleh pemikir. Okey, ni sesi iklan Okey, untuk pemikir sekarang ni kita ada lebih kurang 3 buku. Kita dah siapkan 3 buku. Yang pertama buku inilah, buku yang sulung kami, iaitu Tadabbur 30 ayat peradaban Islam. Yang pertama, dan kita ada satu jurnal
Jurnal ni adalah satu himpunan kertas kerja yang dibuat. Kita buat kerjasama dengan Majlis Ulama ISMA. Ada beberapa kertas kerja dalam ni, dia lebih kurang ada 7 kertas kerja dibuat oleh pimpinan-pimpinan ISMA dan juga ahli-ahli akademik daripada luar. Dan yang ketiga, kita ada satu buku lagi, Tajdid Fasal Peradaban Islam. Jadi ketiga-tiga buku ini boleh didapati di Facebook Pemikir, ataupun boleh je pergi Shopee, tekan je Tadabbur Peradaban. InsyaAllah akan keluar di situ dan boleh terus belilah di situ. InsyaAllah kalau Tadabbur Al-Quran Peradaban Islam akan jumpalah di Shopee tu dan boleh terus tekan dan belilah. Itulah yang kita, dan kita pun di Pemikir kita juga ada YouTube, Telegram, Facebook, Instagram, Twitter sebagainya, boleh follow, dan kita ada upload kelas-kelas kita yang bersifat bulanan, ada di YouTube dan sebagainya, boleh follow lah untuk lebih maklumat tentang apa yang kita bincangkan ni, insyaAllah. Okey. Terima kasih banyak Ustaz Ahmad Ismat di atas kesudian bersama kita pada petang ini, berkongsi sedikit sebanyak tentang tadabbur Al-Quran, khususnya mengikatkan diri kita kepada memahami apa itu peradaban Islam, dan kita merupakan batang tubuh yang sangat penting pada masyarakat, pada umat, pada semua. Sekiranya kita mendekati Al-Quran dan memahami Al-Quran. Mungkin Ustaz ada sedikit ucapan Ramadan pada pendengar kita? Sedikit ucapan Ramadan Ramadan ni datang untuk kita mendidik nafsu kita dan kita memahami makna-makna dalam kehidupan. Jadi antara panduan untuk memahami itu dan untuk menenangkan nafsu itu adalah dengan kita membaca dan memahami Al-Quran. Jadi saya seru kepada semua untuk kita sama-sama baca dan tambahkan kefahaman. Macam saya pakai Quran ni, ada tafsir di tepi, dan sekarang ni banyak jual-jual kata terjemahan, jadi kita cubalah baca dan tengok terjemahan dia bersamalah ketika bacaan kita. Okay. Terima kasih banyak sekali lagi kepada Ustaz Ahmad Ismat, Setiausaha Pusat Kajian Pemikiran dan Peradaban Ummah Pemikir. Mudah-mudahan kita dapat bertemu lagi. Semoga tuan-tuan dan puan-puan, saudara dan saudari sekalian mendapat manfaat daripada pengisian ringkas pada petang ini. Jangan lupa sertai relawan muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.